Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Madam Nazata Ain binti Isamuddin, iaitu pensyarah bagi mata pelajaran pengajian Malaysia. Saya Nur Syamla Aida binti Muhammad Nur ingin memperkenalkan rakan-rakan saya, iaitu Muhammad Firdaus bin Azman, Nur Hafizah binti Nasharuddin, Nur Ain binti Abdul Hamid dan Siti Kumaira binti Yunus. Dengan ini, kami ingin membentangkan tentang tajuk Plan Induk Perindustrian Negara. Saya Muhammad Firdaus bin Azman ingin menerangkan tentang pengenalan dan latar belakang Pelan Induk Perindustrian Negara. Maka dengan ini pengenalan ialah kerajaan memajukan negara dengan berbagai kegiatan perindustrian. Sektor perindustrian juga dijangka akan dapat menjadi pengeksport utama negara. Pada 3 Februari 1986, kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa kajian dasar perindustrian dan Pelan Induk Perindustrian Dasar merupakan satu rangkaian keputusan yang diambil oleh kerajaan berhubung sesuatu isu. Tujuan untuk menterjemahkan visi politik kerajaan dalam bentuk program dan tindak-tindakan untuk mencapai matlamat mengandungi arah tuju yang melibatkan keputusan-keputusan yang berasaskan cabang-cabang yang luas. Dasar perindustrian diperkenalkan pada era tahun 50-an dan 60-an diperkenalkan untuk memperbaiki ekonomi kerana negara bergantung pada dua bahan komoditi iaitu getah dan biji timah. Seterusnya adalah latar belakang. Latar belakang ialah memperbagaikan kegiatan perindustrian, menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak, dijangka akan dapat menjadi pengeksport utama negara, menyediakan latihan teknikal serta kemahiran kepada rakyat tempatan. Satu jawatan kuasa ditubuhkan pada tahun 3 Februari 1986. Sampai sini saja yang dapat saya berikan dan saya akan serahkan kepada saudari Nur Hafizah binti Nasharuddin untuk meneruskan keterangan tentang rasional. Saya Nur Hafizah binti Nasharuddin dari kelas DP1C. Rasional. Walaupun matlamat pembangunan perindustrian ini telah menghasilkan kemajuan yang pesat dalam tahun 70-an, beberapa kelemahan telah dapat dikesan terutamanya dalam awal tahun 80-an, di mana kemelesetan sektor luar telah menjejas prestasi sektor pembuatan Malaysia. Pada dasarnya, kelemahan-kelemahan sektor pembuatan Malaysia telah berasaskan kepada strukturnya. Pertama, asas sektor pembuatan adalah sempit, narrow industry base. Boleh dikatakan sebahagian besar kegiatan-kegiatan pembuatan adalah ditumpukan kepada pengeluar-pengeluar barangan-barangan elektrik dan elektronik, bahan-bahan kimia dan petroleum, tekstil, kasut dan beberapa pengeluaran jentera dan peralatan perhubungan. Kedua, campur tangan kerajaan dalam memberi galakan perindustrian seperti galakan cukai, galakan pelaburan, industri baru, galakan tempatan, Akta Penyelarasan Perindustrian dan Pengujudan Kawasan, perdagangan bebas telah menghasilkan keadaan yang tidak seimbang dalam industri pembuatan. Antara kesalahan yang tidak seimbang ialah terlalu berat kepada dua sektor, ekspor, elektronik dan tekstil, iaitu hampir 65%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Abdul Hamid dari DPIS 1C akan membentangkan objektif Pelan Induk Perindustrian Negara. Pelan Induk Perindustrian yang telah diumumkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 3 Februari 1986 telah menggariskan 3 matlamat, iaitu menjadikan sektor perkilangan sebagai pertumbuhan perindustrian negara, menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara, meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan R&D teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. Berasaskan faktor-faktor yang dibincangkan di atas, maka perlulah diadakan satu perancangan yang terperinci dalam sektor pembuatan yang dapat menggabung dan menunjuk dengan jelas perhubungan antara berbagai-bagai peringkat kegiatan pembuatan. Satu daripada langkah yang menuju ke arah ini ialah penyediaan Pelan Induk Perindustrian yang sedang disiapkan dan akan diumumkan dalam bulan Julai 1985. Matlamat Pelan Induk Perindustrian yang sedang disusun meliputi perkara seperti berikut.
1. Merangka secara terperinci kegiatan sektor perindustrian dan sektor industri kecil untuk menghasilkan penggunaan sumber secara optimum. Yang kedua, menyediakan profil industri yang sesuai seperti keluasan pasaran dan keupayaan yang sedia ada, kedudukan permintaan dan penawaran berbagai jenis barang. Yang ketiga, menyatukan industri yang sedia ada dengan kegiatan mengeluarkan bahan mentah upstream activity dan kegiatan memproses bahan downstream activity. Yang keempat, merangka keperluan teknologi sektor dengan melengkapkan program yang menyeluruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syamla Aida binti Muhammad Nur dari kelas DP1C. Saya ingin membentangkan tentang tajuk strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan ada 9, iaitu yang pertama, menyusun semula sistem galakan perindustrian yang sedia ada. Yang kedua, memperbagaikan ekspor dan menggalakkan sektor gantian import. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan barangan tempatan. Yang keempat, mencari pasaran baru untuk meningkatkan ekspor secara besar-besaran. Yang kelima, meluaskan industri ke kawasan yang kurang maju. Keenam ialah menggalakkan industri berat supaya menjadi penggerak kepada pengembangan industri baru. Yang ketujuh, membangunkan industri kecil dan sederhana seperti IKS. Yang kelapan, mengukuhkan institusi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan sektor pembuatan. Yang kesembilan adalah membangunkan teknologi dan tenaga mahir. Selain itu, saya ingin membentangkan tentang industri yang dikenal pasti seperti sumber tempatan dan juga bukan sumber tempatan. Seperti sumber tempatan yang kita dapat adalah 8 sumber tempatan, iaitu seperti getah, kelapa sawit, perprosesan makanan, keluaran berasaskan kayu-kayan, barang keluaran logam bukan besi dan keluaran galian bukan logam. Bukan tempatan pula, ia ada 5, iaitu elektrik dan elektronik, peralatan pengangkutan, keluaran kejuruteraan dan mesin, keluaran berasaskan logam, besi dan keluli, dan tekstil dan pakaian. Selain itu, saya ingin menerangkan tentang pencapaian. Dan pencapaian ada 7. Dan yang pertama adalah dalam penyediaan segala matlamat dan strateginya. Yang kedua, terdapat projek-projek perindustrian berat. Ketiga adalah kempen menggalakkan penggunaan buatan Malaysia. Keempat, industri kecil dan industri berasas pertanian sedang dilaksanakan. Kelima, terdapat langkah pertama untuk mencapai matlamat PIP. Keenam, terdapat pemindahan teknologi secara optimum. Dan ketujuh, terwujudnya pengumpulan besar usahawan. Assalamualaikum, saya Siti Humairah ingin menyambut tentang kesimpulan yang kami dapati dari tajuk ini. Walaupun terdapat beberapa halangan yang perlu diselesaikan pada masa depan, akan tetapi ekonomi Malaysia secara relatifnya cerah dan pelaburan masih stabil. Seterusnya, pertumbuhan KDNK dalam beberapa tahun yang akan datang ini dijangka bertambah cerah dan diharap suasana ini akan kekal untuk pertumbuhan ekonomi yang berterusan bagi membolehkan penyusunan semula industri yang diperlukan oleh negara. Pelaksanaan PIP yang kemas supaya selaras dengan semua matlamat dan strategi pembangunan, iaitu termasuk dengan pengubahsaian bila diperlukannya akan menuju ke arah satu struktur industri yang teguh. Segala pengubahsaian ini mestilah berkesan dengan mewujudkan satu asas ekonomi yang akan mengubah komposisi perindustrian daripada satu bentuk yang dulunya komoditi utama, kegiatan perkilangan yang mempunyai nilai tambahan yang rendah dan penggunaan teknologi yang rendah, kepada satu bentuk baru yang mempunyai asas teknologi yang lebih tinggi. Selain itu, persaingan yang hebat di kalangan negara bagi industri yang baru dalam beberapa tahun yang akan datang bagi meningkatkan taraf industri. Akhir sekali, keluaran mereka akan mendatangkan kesan ke atas perubahan industri di Malaysia. Misalnya, negara ini akan menuju ke arah pengeluaran barang elektronik, industri informasi dan bioteknologi. Ini bermakna satu penghurusan tugas buruh akan muncul. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih untuk hari ini dan perhatian anda.